足元を見てごらん、これがあなたの歩む道。ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来。Bertajuk Pengenalan kepada Konsep Perundingan. Dimulakan dengan rundingan baling tahun 1995 pada bulan Disember. Ia merupakan percubaan unik untuk membawa keamanan di semenanjung Tanah Melayu. Ia berkisahkan tentang kebebasan, kesetiaan, keganasan, pendamaian, penyerahan, pengorbanan dan kemerdekaan untuk masyarakat sejagat. Pihak-pihak yang terlibat dalam rundingan baling adalah Tunku Abdul Rahman, iaitu Ketua Menteri Malaya, David Marshall, Ketua Menteri Singapura, Chin Peng yang merupakan Parti Komunis Malaya, Tun Tan Cheng Lock, Ketua MCA dan seterusnya Tu Jun Hin, Timbalan Menteri Pendidikan. Harapan oleh masyarakat iaitu pihak-pihak terlibat adalah supaya rundingan ini PKM, Parti Komunis Malaya menyerah kalah tanpa syarat. Mereka juga berharap PKM dapat dibubarkan sebelum Tanah Melayu merdeka. Kerana rundingan kemerdekaan British Malaya oleh Lennox Lyot yang merupakan setiausaha kerajaan bagi tanah jajahan. Namun begitu, keputusan rundingan yang didapati adalah rundingan baling adalah gagal. Ianya dipanggil Operasi Pingging kerana Chin Peng berkeras untuk kekalkan Parti Komunis Malaya yang menganggap ini adalah satu parti untuk menyatupadukan masyarakat dan juga hak kemanusiaan. Seterusnya, rundingan damai Hat Nyai pada tahun 1989 iaitu pada bulan Disember. Ini merupakan perundingan kali kedua untuk mendapatkan kata persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Antara pihak yang terlibat ialah negara Malaysia, Datuk Wan Siddiq Wan Abdul Rahman, Tan Sri Muhammad Hanif Omar, Jeneral Hashim Muhammad Ali. Daripada negara Thailand, Jeneral Yodana Yampundi, Jeneral Chavalit Yong Chayut, Jeneral Sawaeng Terasawat. Dan seterusnya daripada Parti Komunis Malaya, Chin Peng, Rashid Maidin, Abdullah Sidi dan Chan Tien. Keputusan daripada rundingan damai Hat Nyai peristiwa bersejarah bagi negara Malaysia dan Thailand kerana mereka telah berjaya mendapatkan kedamaian dengan Parti Komunis Malaya. Dalam usaha itu, ia telah membantu menghentikan permasalahan yang membawa kepada peletakan senjata dan pembubaran Parti Komunis Malaya. Dalam perundingan, ia terbahagi kepada 3 elemen. Elemen pertama, elemen penggunaan informasi yang tidak menyampaikan aspek tawar-menawar kolektif. Ia juga salah satu maklumat yang disampaikan atau kesemua daripada tersebut. Isu permisif yang bersifat toleransi membolehkan atau mengizinkan berlakunya sesuatu seperti yang diinginkan. Sebagai contoh, Tunku perlu bertegas bahawa syarat kepada Parti Komunis Malaya meletakkan senjata dengan menyerahkan senjata kepada kerajaan. Aspek terakhir, isu haram yang terdapat pihak tertentu ambil tindakan tidak mengikut undang-undang sehingga asbab kegagalan dalam matlamat perundingan. Kedua, elemen penggunaan soalan-soalan efektif. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tertentu menarik perhatian merangsang pihak yang terlibat. Pendirian Chin Peng yang dipertikaikan oleh pihak Singapura dalam rundingan tersebut apabila diasak pertanyaan oleh David Marshall, Ketua Menteri Singapura, apakah yang diperjuangkan sebenarnya oleh Parti Komunis Malaya? Daripada soalan efektif yang dikemukakan, secara tidak langsung isu yang diketengahkan memberi peluang untuk dipertikaikan kepada pihak terlibat. Marshall terus bidas jawapan Chin Peng dengan menyoal bahawa objektif Parti Komunis Malaya ke atas
Persekutuan Tanah Melayu selama ini tidak sama sekali dianggap menjaga maruah manusia. Dan yang ketiga, elemen pembangunan komunikasi perundingan. Komunikasi adalah nadi kepada proses rundingan sebagai alat untuk menggubal elemen. Proses komunikasi sama ada lisan atau bukan lisan adalah satu-satunya cara untuk mencapai matlamat perundingan dan menyelesaikan konflik. Bentuk komunikasi perundingan secara bersemuka melalui perbincangan. Sebelum rundingan baling, komunikasi rundingan berlaku secara bertulis melalui sepucuk surat yang bermula dengan Parti Komunis Malaya dan ditandatangani oleh Chin Peng. Komunikasi bertulis tidak dapat menjamin keputusan akhir bagi memenuhi keinginan kedua-dua belah pihak sekaligus. Thanks Kak Yu. Assalamualaikum semua. Now, bahagian saya adalah merupakan pengenalan kepada konflik. Now, konflik ini bermula pada penghujung 1980-an. Malaysia telah terlibat dengan konflik antara kumpulan pemberontak komunis iaitu Parti Komunis Malaya, PKM. Now, menjelang akhir tahun 1980-an, kekuatan PKM telah berkurangan dan mereka sanggup untuk mengadakan rundingan damai dengan kerajaan Malaysia. Peristiwa rundingan damai baling merupakan perundingan pertama antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Komunis Malaya PKM. Gagalnya rundingan baling 1955 dan tekanan daripada kejayaan operasi bersenjata Pasukan Keselamatan Persekutuan Tanah Melayu yang dibantu tentera British dan negara-negara Commonwealth memaksa PKM untuk berundur ke selatan Thailand. Seterusnya, peristiwa rundingan damai Hat Nyai telah diadakan pada tahun 1989. Ini telah berjaya mendapatkan kata persetujuan antara kedua belah pihak, juga merupakan peristiwa penting bagi negara Malaysia dan juga Thailand, kerana telah berjaya mendapatkan kedamaian dengan kumpulan pemberontak. Ini memaksa mereka melakukan peletakan senjata dan pembubaran PKM. Peristiwa perjanjian pendamaian yang sangat penting ini telah berlaku di sebuah hotel di selatan Thailand. Ianya diadakan di Hotel Lee Garden, Hat Yai, selatan Thailand, dan perjanjian itu telah ditandatangani pada pukul 11.30 AM waktu Malaysia. Bersama saya lagi, pihak-pihak yang terlibat. Untuk rundingan baling 1955, antara pihak yang terlibat adalah daripada wakil Parti Perikatan iaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan David Marshall. Manakala daripada wakil PKM adalah Chin Peng, Chin Chien Tien dan Rashid Maidin. Now, bagi rundingan Hat Nyai 1989 melibatkan tiga pihak iaitu wakil Malaysia, Datuk Wan Siddiq Wan Abdul Rahman, Tan Sri Muhammad Hanif Omar dan Jeneral Hashim Muhammad Ali. Manakala wakil daripada negara Thailand, Jeneral Yot Hanya Yam Khundi, Jeneral Shah Walid Yong Shadli dan juga Jeneral Sawai Feras Kawat. Dan wakil daripada pihak PKM pula adalah Chin Peng, Abdullah Sidi dan juga Rashid Maidin. Seterusnya, Kak Ika, dipersilakan. Terima kasih saudara Encik Khairil di atas pembentangan beliau. Okey, sekarang saya akan menyambungkan pembentangan beliau tadi dan saya Zulika binti Zahilan, nombor matriks 266423. Tajuk saya ialah proses dan masalah perundingan. Kerajaan Perikatan berjaya dalam pilihan raya di Tanah Melayu pada bulan Julai 1955. Pada bulan September 1955, kerajaan menabur 40 juta risalah tawaran menyerah diri serta 12,000 pas pengampunan beramai-ramai ke dalam hutan melalui kapal terbang.
Tawarannya berbunyi, kalau kamu menyerah diri keluar dari hutan, kamu tidak akan dihukum kerana kesalahan yang kamu lakukan berhubung darurat. Pada September 1955, sepucuk surat dihantar oleh Parti Komunis Malaya dan ditandatangani oleh Eng Heng dari Kampung Kelian Indah, Keroh di Perak. Surat itu menyatakan tawaran rundingan kepada Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman. Eng Heng sebenarnya ialah nama samaran Chin Peng. Tunku juga mengutuskan sepucuk surat kepada Chin Peng melalui orang perantaraan Tunku yang bernama Muhammad Taib atau Mat Taib bin Mat Yusof. Artikel mengenai keputusan ini pernah diterbitkan di Dada Akhbar pada tahun 1996. Proses rundingan antara Kerajaan Perikatan dengan PKM kemudian berlangsung selama 2 hari pada 28 dan 29 Disember di Baling Kedah. Chin Peng berjanji meletakkan senjata jika PKM diiktiraf dan kebebasan mereka tidak disekat. Tunku bagaimanapun menegaskan PKM perlu menyerah kalah. Tawaran Chin Peng juga tidak dihiraukan oleh Kerajaan Perikatan kerana PKM sudah lemah. Tambahan pula, kerajaan dengan bantuan tentera negara-negara Commonwealth hampir melumpuhkan pemberontakan bersenjata komunis di dalam hutan. Rundingan dengan komunis yang mahu PKM diiktiraf sebagai sebuah parti bebas dianggap tidak wajar oleh Kerajaan Perikatan. Tiada kata sepakat dicapai selepas rundingan kerana PKM enggan menerima pelan damai kerajaan dan meneruskan gerakan bersenjata. Tunku telah menarik balik tawaran pengampunan pada bulan Februari 1956. Proses rundingan di balik itu boleh dianggap sebagai antara usaha terakhir Kerajaan Perikatan meyakinkan pihak British bahawa rakyat tempatan layak memerintah dan bersedia untuk menuntut kemerdekaan. Selepas beberapa hari pertemuan bersejarah itu berlangsung, Tunku terus berangkat ke London untuk meneruskan rundingan kemerdekaan dengan British. Selepas itu, sekiranya Parti Komunis Malaya memberi tekanan kepada pihak British, sudah pasti pihak British tidak akan melepaskan tanah Melayu untuk merdeka kerana sekiranya tanah Melayu jatuh ke tangan komunis, hal ini akan menjejaskan bekalan bahan mentah yang amat diperlukan British bagi membangunkan semula industri mereka selepas Perang Dunia Kedua. Justru itu, rundingan damai hanya merupakan perjanjian damai bersejarah yang ditandatangani pada 2 Disember 1989 di antara Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Malaya (PKM). Turut menandatangani perjanjian ini ialah Kerajaan Thai. Setelah lebih 41 tahun Malaysia dibelenggu dengan ancaman komunis, akhirnya perjanjian ini membawa kepada pembubaran dan peletakan senjata PKM. Pada 28 dan 29 Disember 1955, rundingan baling telah diadakan antara PKM dengan Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Setelah 4 kali Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Thailand berunding dengan PKM, akhirnya rundingan kelima berjaya diadakan. Perjanjian damai ini berjaya diadakan kerana satu, situasi dunia yang tidak menyebelahi komunisme. Ekonomi Rusia selaku juara komunis telah tewas di Afghanistan. Di bawah Presiden Rusia Mikhail Gorbachev, Rusia mengamalkan dasar ekonomi terbuka yang menuju ke arah ekonomi kapitalis dan sistem demokrasi pada tahun 1989. Yang ketiga, tembok Berlin antara Jerman Barat dan Jerman Timur telah runtuh pada tahun 1989. Tembok ini memisahkan Jerman Timur yang mengamalkan komunisme dan Jerman Barat yang mengamalkan demokrasi. Jerman Timur terlalu mundur berbanding dengan Jerman Barat. Akhirnya, Jerman Barat dan Jerman Timur telah digabungkan diharapkan dapat menyaingi Amerika Syarikat. Yang keempat, negara China juga membuka pintunya kepada pelabur asing khususnya Amerika, Korea Selatan dan Jepun sejak Presiden Li Peng dan sebelum itu. Yang kelima, melalui pengisytiharan bersama China British yang dimeterai pada 19 Disember 1984 di Beijing, Kerajaan Britain berjanji menyerahkan kembali Kepulauan Hong Kong kepada pemiliknya China pada tahun 1997. Hong Kong telah maju daripada tanah besar China dan menjadi bukti bahawa sistem kapitalis demokrasi lebih berwibawa dari sistem komunis itu sendiri. Chin Peng, Rashid Maidin, Abdullah Sidi Chan Tan merasakan pemberontakan bersenjata tidak berfaedah lagi kerana Malaysia telah benar-benar merdeka dan pemimpinnya bukan boneka Kerajaan Britain. Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri melaksanakan dasar Buy British Last.
Tajuk seterusnya jangka masa, isu dan konflik. Okey, dalam tahun 1955, rundingan damai baling berakhir tanpa mencapai apa-apa kejayaan. Perundingan damai di antara pihak kerajaan dan pihak komunis ini bertujuan untuk menamatkan darurat berikutan dengan tawaran pengampunan beramai-ramai kepada anggota-anggota komunis Melaya yang telah dibuat pada 9 September tahun itu. Rundingan damai ini telah dijalankan di dalam 4 sesi selama 2 kali di Baling Kedah. Pihak kerajaan telah diwakili oleh Ketua Menteri Persatuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Singapura Encik David Marshall serta Datuk Sir Tan Cheng Lock. Manakala pihak komunis diwakili oleh Chin Peng, Chin Tian dan Abdul Rashid Maidin. Di rundingan itu, Tuanku Abdul Rahman menerangkan syarat-syarat berkaitan dengan pengampunan beramai-ramai dan tentang pergolakan-pergolakan politik di negara ini. Beliau meyakinkan pihak komunis yang Tanah Melayu sedang di dalam perjalanannya ke arah mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, mereka mestilah memberhentikan perang. Mengenai pengampunan beramai-ramai, mereka yang berbuat demikian tidak akan didakwa kerana apa-apa kesalahan bersabit dengan darurat yang dilakukan sebelum pengisytiharan pengampunan. Setelah 2 hari rundingan daripada perbincangan dan soal jawab, pihak kerajaan menyedari bahawa pihak komunis hanya berniat untuk mendapatkan kebebasan berpolitik tanpa apa-apa sekatan. Oleh itu, kerajaan menyedari bahawa tidak ada gunanya lagi menyambung rundingan. Lantaran itu, pada hari ini, dalam tahun 1955, rundingan damai baling dihentikan tanpa mendapat apa-apa persetujuan dari pihak komunis. Kegagalan ini merupakan amaran keras tentang bahaya yang akan dihadapi oleh negara dalam usaha mencapai kemerdekaan. Manakala pelaksanaan perjanjian hanya pula dimenterai dengan kira-kira 1,188 anggota pasukan keselamatan bersenjata PKM yang berada di hutan sempadan Malaysia Thailand akan keluar dari hutan dan memulakan hidup baru. Di hutan Malaysia Thailand terdapat 694 rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura dan 2 bekas anggota tentera Jepun. Kerajaan Malaysia membenarkan 338 bekas anggota tentera komunis untuk pulang ke Malaysia sepanjang tempoh tawaran sekali sahaja di bawah perjanjian untuk menghentikan peperangan di antara kerajaan dan Parti Komunis Malaya, PKM. Seramai 431 ahli PKM telah memohon pulang ke Malaysia, tetapi hanya 338 orang diluluskan dan 3 orang lagi ditolak kerana tidak memenuhi syarat perjanjian dan masalah daripada segi status kewarganegaraan. Nama mereka yang dibenarkan pulang tidak akan didedahkan demi keselamatan. Kerajaan Malaysia berjanji untuk membayar subsidi kehidupan sebanyak RM8,000 sekembali ke Malaysia dan wansaraan hidup sebanyak RM300 untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di tanah air. Assalamualaikum Cik Awani. Terima kasih Saudari Zulika. Saya Muhammad Hafizul bin Rosli, nombor metrik 266032. Sekarang saya akan menyambungkan pembincangan ini dengan tajuk strategi perundingan dan resolusi perundingan bagi rundingan damai Hatnyai 1989. Rundingan damai antara pihak yang bertelagah telah menjadi amalan yang biasa untuk cara dunia antarabangsa mengendalikan konflik besar dan kecil. Kejayaan usaha-usaha ini akan bergantung kepada keupayaan pihak-pihak untuk mencari titik tolak ansur. Pada akhirnya, seperti konsep tahun 1981 menyatakan perundingan adalah berkenaan dengan penyelesaian konflik antara 2 pihak atau lebih. Sebelum kejayaan perundingan di Hatnyai pada tahun 1989 tercapai, sebenarnya terdapat beberapa sesi mesyuarat telah berlaku antara kedua-dua pihak. Berikut sesi mesyuarat tersebut. Mesyuarat pertama pada 2 Februari hingga 4 Februari 1989, mesyuarat kedua pada 16 Mac sehingga 17 Mac 1989, mesyuarat ketiga pada 19 Mei sehingga 13 Mei 1989, mesyuarat keempat pada 2 November sehingga 4 November 1989. Pihak tentera Thailand telah menjadi pengantara orang tengah bagi setiap sesi mesyuarat yang dilakukan. Selain daripada fungsi perantara yang dilihat penting, manakala fungsi sebagai seorang perunding bagi mewakili pihak berkonflik adalah sangat penting untuk diambil perhatian, dan ini kerana perunding yang mempunyai kredibiliti yang tinggi dan boleh dipercayai akan memberikan pengaruh dalam sesuatu keputusan. Perundingan damai Hatnyai dilihat menggunakan strategi tit for tat yang mana mengikut teori permainan merupakan pilihan paling berkesan untuk permainan berulang berdasarkan kerjasama atau pembelatan bersama.
resolusi konflik adalah satu cara untuk dua atau lebih pihak mencari penyelesaian secara aman terhadap penyelesaian perselisihan pendapat di kalangan mereka. Resolusi perundingan bagi pihak Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Malaya (PKM) serta 4 sesi mesyuarat yang telah diadakan di Phuket, Thailand yang juga perantara oleh pihak tentera Thailand yang sama-sama bagi memastikan situasi tegang antara kedua pihak terlibat dalam keadaan yang baik dan harmoni. Matlab yang sama bagi kedua pihak yang mana mahu tanah Melayu atau Malaysia dibebaskan daripada penjajahan British dan dengan situasi negara telah mencapai kemerdekaan. Pada tarikh 2 Disember 1989, bertempat di Lee Garden Hotel Hat Yai, perjanjian damai antara PKM dan Kerajaan Malaysia akhirnya ditandatangani. 40 tahun konflik berdarah antara PKM dan Kerajaan Malaysia telah berakhir. Pihak Kerajaan Malaysia telah mempraktiskan strategi perlindungan yang tepat dan akhirnya telah memberikan keputusan menang-menang walaupun terdapat pihak PKM tidak mendapat apa dihajati daripada awal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk bagi tajuk cadangan pula, akhir sekali dari segi cadangan perundingan damai baling ialah daripada akibat tekanan daripada pelbagai penjuru oleh kerajaan PKM merasakan corak dan cara perjuangan harus disesuaikan kembali pada tahun 1955. Perjuangan bersenjata dan kekerasan tidak lagi praktikal kerana pasukan keselamatan telah diperbesar dan diperlengkapkan. Para penyokong dan yang memberi simpati telah dikawal serta sebahagian besar rakyat telah berselesa dengan sistem dan peraturan yang kerajaan laksanakan. Lagipun pada peringkat negara sekeliling dan antarabangsa telah memperlihatkan satu kompromi atau usaha damai antara perjuangan komunis dengan demokrasi. Misalnya di Indochina dan di Korea telah diadakan gencatan senjata pada tahun 1951 dan 1953 lagi. Perjuangan pemberontakan HUT di Filipina telah ditewaskan pada tahun 1954 dan pemimpin utama komunis Rusia, Khrushchev, telah menyarankan supaya diwujudkan suasana aman damai. Dan komunis China telah menyuarakan tidak akan membantu lagi perjuangan PKM semasa sidang Bandung pada tahun 1955. Semua ini telah mempengaruhi arah tuju dan perjuangan PKM. Satu lagi peristiwa dalam negeri yang mengubah pendirian mereka ialah Pilihan Raya Umum Persekutuan Tanah Melayu pada Julai 1995. Bagi menyelamatkan maruah daripada gagal dalam perjuangan bersenjata, PKM merasakan perlu bagi mereka untuk turut serta dalam pilihan raya tersebut. Dengan ini mereka telah menawarkan untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin politik. Dalam keadaan kesibukan mengadakan pilihan raya tidak dapat diaturkan sebarang pertemuan. Lagipun setiap pertemuan dengan PKM harus mendapat kelulusan pihak kerajaan. Setelah Tuanku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri pada 31 Julai 1955, beliau telah mendapat kebenaran kerajaan bagi memberi pengampunan kepada PKM yang menyerahkan diri mulai 9 September 1955. Namun tawaran ini tidak menarik perhatian anggota PKM yang mana mereka mahu keluar dari hutan dengan cara yang lebih terhormat. Rundingan baling. Pertamanya, masyarakat sedar bahawa Chimpeng yang sebenarnya berjuang untuk mewujudkan negara komunis. Kedua, ia merupakan pilihan kepada rakyat untuk memilih negara demokrasi dan menyokong kerajaan. Ketiga, ia juga telah memberi buka era baru dalam sejarah negara di mana Tunku Abdul Rahman berjaya memainkan peranannya dalam usaha melemahkan perjuangan komunis. Dan keempat, daripada rundingan baling yang telah gagal, telah menyebabkan kukuhnya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu untuk beri kemerdekaan apabila ancaman komunis berakhir. Kesimpulan bagi rundingan Hat Yai pula, objektif PKM bukannya demi kepentingan rakyat jelata, sebaliknya menjadikan negara Malaysia tercinta ini sebagai republik berideologi komunisme. Mereka telah gagal mencapai objektif itu dan terpaksa meletak senjata apabila termeterainya perjanjian damai yang di Hat Yai, Thailand pada 2 Disember 1989. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.